buku yang kita gunakan iaitu ringkasan Ihya Ulumuddin. Naskah naskah terjemahan yang dihasilkan ataupun diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gansindo. Yang warna merah ni lah. Ya. Yang ni lah. Dia banyak sebenarnya. Dia banyak. Edisi terjemahan ni banyak. Ada terjemahan yang dikeluarkan oleh ataupun diterbitkan oleh Jaha Bursa. Kemudian ada satu lagi terjemahan Indonesia yang lain daripada ini. Namun demikian, naskah ini naskah yang kita akan gunalah, insya-Allah, kalau ada masa lapang pada malam, mungkin dalam seminggu sekali ataupun ada kelapangan, insya-Allah kita akan buat dalam bentuk diskusi lah. Diskusi bagi tajuk 21 ke atas yang berkait dengan Al-Muhlikat dan juga Al-Munjiat. Dan kedua-dua sebagaimana kita sedia maklum, Imam Al-Ghazali rahimahullah dia bahagikan kitab Ihya kepada 4 rubuk, 4 bahagian. Bahagian yang berkait dengan ibadat, rubuk ibadat, kemudian rubuk adat, ibadat iaitu hubungan kita dengan Allah. Adapun al-adat iaitu kehidupan seharian berkait dengan makanan, keluargaan, yang berkait dengan jual beli ataupun penghasilan rezeki. Itu al-adat, pakaian. Kemudian rubuk yang ketiga, sukuan yang ketiga atau bahagian yang ketiga iaitu al-muhlikat, perkara yang boleh merosakkan jiwa kita, khususnya yang membawa kebinasaan. Dan yang terakhir, rubuk al-munjiat, suku yang terakhir ataupun bahagian terakhir iaitu perkara yang membawa kebahagiaan, keselamatan, membawa kita kepada kejayaan atau kebahagiaan abadi di akhirat khususnya. Kedua-dua bab itu sebenarnya bab yang ujung kitab ataupun rubuk as-salis wa rubuk rabi'. Dan sukuan yang ketiga yang keempat sebenarnya dia memfokuskan pada hati. Jadi sebab itu dalam bab yang mula-mula sekali, bab yang pertama lah, kalau kita nak sebut dalam rub'ul muhlikat, perkara yang membinasakan. Kalau kita perhatikan, seolah-olah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali membinasakan itu adalah membinasakan hati, dan bila hati binasa akan berjangkitlah kepada pelakuan-pelakuan. Kerana dalam hadis ini pun Nabi SAW menyatakan bahawa idza saluhal jasadu saluhal jasadu kulluh. Idza saluhal jasadu kulluh. Bila disebut dalam bentuk segumpal daging dalam tubuh, iaitu hati, jika baik-baiklah sekalian jasadnya. Jadi sebab itu Imam Ghazali rahimahullah dia mulai bahasan dia tentang perkara yang binasakan dan diikuti selepas itu perkara yang menyelamatkan. Itu dia fokuskan ataupun dia bukakan dengan bab yang berkait dengan ajaibul qalb. Fi ajaibul qalb, berkenaan dengan keajaiban hati. Dan tajuk inilah yang kita akan baca insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala kepada pengarang yang asal iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga penterjemah. Dan tuan kopi itu untuk tuan-tuan sekalian yang belum ada buku lah. Tapi rasanya tak boleh kongsi.
Sebab kalau terjemahan yang kita mengaji pagi-pagi itu memang dia kongsi dalam internet. Tapi yang ni ana scan untuk kita sajalah. Tujuan belajar saja, bukan tujuan perkongsian untuk maslahat pembelajaran kita secara tertutup ni saja. Jadi yang nak masukkan tak boleh kongsi itu PDF tu lah, PDF yang scan tu, adapun rakaman tu insya-Allah tak ada masalah apalah ya, insya-Allah. Okey, kita mulakan insya-Allah bab yang ke-21, keajaiban kalbu. Kalbu ini hati. Perempat, yakni sukuan pertama dari hal yang binasakan. Jadi tajuk berkait dengan keajaiban hati ini merupakan tajuk yang pertama lah, tajuk yang pertama yang berkait dengan hal-hal yang membinasakan. Dipanggil rubu'ul al-muhlikat. Rasulullah SAW bersabda, sebaiknya tuan-tuan sekalian, perempat dalam teks asal bahasa Arab ni disebut wa huwal awwalu al-babu al-hadi wal ashrun fi ajaibil qalbi wa huwal awwalu min rub'il muhlikat. Bab yang ke-21 berkenaan dengan keajaiban hati. Dia sama macam dia terjemahkan. Wa huwal awwalu, dan bab ini merupakan yang pertama min rub'il muhlikat, daripada sukuan atau bahagian yang berkait dengan perkara yang binasakan. Jadi tuan-tuan dan sekalian kena pindah sikit lah. Bab pertama dari perempat yang binasakan. Tu. Perempat. Mana seperempat atau sukuan yang binasakan. Ada 10 bab semua. Jadi bab yang pertama adalah bab berkenaan dengan keajaiban hati. Rasulullah SAW telah bersabda, inna fil jasadi ibni Adam mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad anak Adam itu mudghatan, terdapat segumpal daging. Ini pun kena pindah juga, bukan segumpal darah. Mudghah, segumpal daging. Kalau segumpal darah itu disebut dengan alaqah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila ia baik, yakni segumpal daging itu baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan menjadi baiklah pula anggota tubuh yang lainnya. Wa saluhala sairul badani ala wahil qalbi, ingatlah ia adalah kalbu. Ataupun kita biasa dengan hatilah. Dan melalui hadis ini merupakan hadis yang masyhur, yang terdapat juga dalam senarai 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan semua hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam himpunan hadis 40 itu telah diiktiraf oleh para ulama sebagai hadis yang sahih dan sekurang-kurangnya hadis yang hasan, boleh menjadi pegangan dan juga amalan. Dan melalui hadis ini menjadi jelaslah bahawa pokok permasalahannya adalah kalbu. Jadi pokok permasalahan dalam kehidupan manusia ini adalah hati. Dia adalah ratu yang ditaati dalam alam jasad, sedang anggota tubuh lainnya adalah rakyatnya. Jadi dia akan ikut salah rakyat, bagaimana rakyat mengikut pemimpin. Dan berikut ini kami akan menerangkan makna kalbu, ruh, jiwa dan akal. Jadi kerana kalbu yakni hati, kemudian ruh, jiwa dan akal, dan ini merupakan semua unsur-unsur batin dalam diri manusia. Dalam bahasa Melayu kita ungkapkan jiwa raga. Jadi jiwa inilah jiwa. Kalbu, ruh, jiwa itu terjemahan kepada nafs. Jadi sebab itu
Ada kalanya kita bersembang, kita perlu menyucikan hati. Ada kalanya kita sembang, kita perlu menyucikan rohani. Ada kalanya kita bersembang, kita perlu menyucikan jiwa. Ada kalanya kita bersembang, kita perlu menyucikan batin. Jadi sebenarnya semuanya adalah merujuk kepada yang sama lah. Nanti kita boleh buat kesimpulan sendiri. Nanti bila Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kalbu, roh, jiwa, akal, dia merujukkan kepada yang hakikat yang sama, iaitu batin manusia. Yang pertama, berkenaan dengan makna kalbu, makna hati. Kalbu diucapkan untuk dua pengertian. Pengertian pertama adalah jantung. Jadi tuan-tuan kalau nak tulis terlebih dahulu, tulis itu. Yang pertama, Imam Ghazali dia sebut pengertian hati dari segi ilmu perubatan. Itu satu. Yang kedua, pengertian hati dari segi ilmu, dari segi syarak, pengertian syariat. Jadi dia mulakan pengertian pertama iaitu hati dari sudut pemahaman ilmu perubatan. Ilmu dipanggil ilmu ilmu kita sebut apa? Biologi lah. Biologi. Pengertian pertama adalah jantung. Yang bentuknya seperti buah sanubari. Buah dalam bahasa Arabnya dipanggil sonaubari. Sonaubari, iaitu buah pokok pain. Tuan-tuan search tengoklah dalam internet, buah pokok pain tu. Walaupun dia lebih kecil lah daripada hati, tapi memang bentuk dia itu seumpama hati. Iaitu satu bentuk bulatan bujur, tapi atasnya tu lebih besar daripada bawah. Dan bawah tu agak tirus. Itu dia panggil sanubari. Buah sanubari. Itu buah pokok pain. Kalau tuan-tuan, kalau kita orang Melayu ni, dia lebih dekat dengan jantung pisang. Bentuknya tu lebih menyerupai jantung pisang. Begitulah bentuknya itu, sanubari. Seperti buah, dalam bahasa Arabnya, sanubari. Terletak di bahagian kiri dada. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Darah ini merupakan sumber dan inti dari roh. Sumber dan inti daripada dari roh. Asalnya bukan dari manbak roh. Tuan-tuan kena tulis itu inti bagi, bukan dari roh, bagi nyawa. Roh dengan makna nyawa. Sumber nyawa dia panggil. Daripada jantung itulah mengalir ke seluruh tubuh manusia, nyawa, roh atau nyawa. Yang mungkin dibawa oleh darah lah. Oleh darah, bersama dengan darah. Jadi kena pindah lah. Dan darah ini merupakan sumber dan inti bagi roh. Roh dengan makna nyawa. Dan jantung yang berbentuk sama terdapat pula pada haiwan, yang juga pada makhluk yang tidak bernyawa. Lakana mawjudan kata ala syakli aidan mawjud lil bahaim walil mauta. Itu pun tuan-tuan kena pindah jugalah. Mauta makna orang mati. Mana jantung yang berbentuk sama, makna yang bentuk sanubari itu, seolah macam bentuk jantung pisang itu ataupun buah pokok pain itu. Okay. Turut terdapat pada haiwan, juga pada al-mauta. Al-mauta ni makna manusia yang telah mati. Manusia yang telah mati pun ada jantung tu. Masih ada jantung. Cuma dia berhenti berdegup lah. Kerana Imam Ghazali nak sampaikan kepada kita bahawa di sana, kalau jantung yang bentuk biologi tu, dia dalam bentuk fizikal tu, dia tetap ada walaupun kita dah mati. Dia tetap ada walaupun kita telah mati dan tak berfungsi. Kemudian nanti bila kita masuk dalam kubur nanti,
makna dia akan musnah bersama dengan tanah. Berbeza dengan hati yang hati rohani yang Imam Ghazali akan cerita sebentar lagi. Itu. Pengertian kedua menunjukkan makna kelembutan Tuhan. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua bagi hati menunjuk kepada maksud, buat titik dua situ, iaitu kelembutan Tuhan yang bersifat rohani. Okey, begitu. Situ. Dalam bahasa Arabnya, latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Itu pengertian hati mengikut pengertian yang kedua, iaitu yang cuba diungkapkan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali bagi menjelaskan hati yang dimaksudkan oleh syariat. Dimaksudkan oleh syariat yang kadar yang didapat difahami oleh manusia lah. Dia merupakan satu makhluk yang halus, lembut dipanggil. Kejadian yang bersifat dipanggil seni ataupun halus. Itu satu. Tuan-tuan dia panggil apa? Catat istilah dulu. Nanti baru kita akan cuba untuk selamilah apa maksud lebih. Latifatun itu satu. Dia merupakan satu makhluk yang latifah dia panggil. Kemudian rabbaniyatun yang bersifat ketuhanan. Dia yang ketiga ruhaniyatun. Bersifat rohani, dia bukan bersifat jasmani. Dia bukan satu makhluk yang bersifat jisim jasmani. Tapi dia lebih kepada batin, rohaniyah. Itu dia panggil hati. Dan mempunyai hubungan dengan jantung dalam bentuk yang tidak dapat digambarkan. Apa hubungan dia dengan dipanggil apa, makhluk yang bersifat rohani ini? Jadi hati yang kedua ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Tapi dia bersifat latifatun ruhaniyah dia panggil. Latifah. Satu makhluk yang dipanggil yang bersifat halus dan bersifat rohani. Rabbaniyah. Maknanya yang boleh mengenal Tuhan. Rabbaniyah maknanya Allah Ta'ala jadikan untuk dia mengenal Tuhan dan juga merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ahli falsafah Islam, Imam Al-Ghazali, dia ada ketika dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dalam nak mengungkapkan makna ini, dia memakai juga istilah-istilah falsafah. Jadi dalam kita mengaji, atau dalam kita mengaji tuan-tuan sekalian, dalam kitab akidah, bila menyebut tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka disebut bahawasanya Allah itu bukan jauhar dan juga bukan arad. Karena bagi mutakallimin, bagi ahli falsafah Islam, termasuk al-Asy'ariyah, sekalian makhluk ini terdiri daripada jauhar. Jauhar, cantuman jauhar itu membentuk jisim ataupun jirim. Jauhar inilah yang terbahagi pada dua. Dipanggil satu jauhar, dipanggil jauhar yang bersifat latifah, yang halus. Kejadian-kejadian Allah. Jauhar juga unsur, dipanggil unsur yang bentuk makhluk, tapi dia halus. Itu dipanggil latifah. Dan di sana ada jauhar yang kasar, dipanggil kathifah. Jauhar yang kasar itulah yang disebut dengan jisim, makhluk yang berjisim. Jadi malaikat ni juga jauhar, terdiri berjauhar, tapi jauhar dipanggil ghairu madi. Jauhar yang bukan material. Dan bagi sebahagian
dalam kitab Imam Ar-Razi, dia menyebutkan alam mujarradat, dia panggil. Alam bebas daripada benda, dia panggil. Alam mujarradat. Alam intelek. Alam intelek semata-mata. Yang tidak ada, dia panggil. Yang tidak berjisim, yang kasar. Dia, itu disebut. Jadi roh ini, dia masuk dalam kategori itulah. Ini kategori sebagaimana malaikat. Alam ukul ataupun alam intelek. Yang mengikut bahasa ahli falsafah ataupun alam mujarradat. Alam yang yang tidak terikat dengan dia panggil apa? Dengan benda. Wallahu a'lam. Itu maksudnya itu. Dan punya hubungan dengan jantung. Jadi walaupun kita jadi manusia ni ada dua lah. Hati ni ada dua. Satu hati fizikal, satu hati rohani. Satu hati fizikal, satu hati rohani. Hati fizikal ini dia jisim. Dipanggil kasifah, kasar. Boleh dipegang, boleh dilihat. Tapi hati rohani ni, dia bersifat latifatun, halus. Dan juga rohani. Hanya dapat dirasa oleh manusia tapi tak dapat dilihat. Tak dapat dibayangkan dengan lebih lanjut. Cuma dapat dirasai saja. Dan sebab itu, sebahagian penulis menyatakan bahawa lagi kita menceritakan tentang hati ini, kita akan lagi keliru. Akan jadi semakin keliru. Jadi sebab itu yang Imam Ghazali pun dia akan sebut selepas ini. Dia akan sebut selepas ini, yang perlu kita beri penumpuan tentang hati ini bukan untuk mengenali hakikat hati, tidak. Untuk mengenali, dia panggil sifat-sifat hati dan juga amalan-amalan hati. Itu yang kita kena tumpukan. Sifat-sifat hati yang mazmumah dan sifat-sifat hati yang mahmudah. Itu yang kena tumpukan. Bagaimana kita nak menjadikan hati kita ni dekat dengan Allah, sentiasa ingat kepada Allah dan sebagainya, itu yang kena tumpukan. Yang bukan dengan kita menumpukan kepada nak menyelidik hakikat hati itu. Tak akan dapat sampai. Tidak akan dapat kita sampaikan, dia termasuk dalam rahsia Allah Ta'ala. Dan mempunyai hubungan dengan jantung. Ada hubungan antara dua ni. Tapi kata Imam Ghazali, dalam bentuk yang tidak dapat digambarkan. Tidak dapat digambarkan. Ada hubungan hati fizikal kita dengan hati rohani kita, tapi dalam bentuk yang tak dapat digambarkan. Dan kelembutan rahsia inilah. Diterjemah ni pun okey juga. Maknanya bila dia tafsirkan kelembutan Rabbani, mana hati, mana kejadian Allah yang bersifat halus tadi, dia letak kurungan bersifat rahsia. Itu pun maknanya satu terjemahan yang asalnya boleh kita ni. Mana kejadian Allah yang ada tapi rahsia. Itu mana latifah. Yang kita sebut tadi dengan bahasa halus. Tapi dia sebut di sini kelembutan, yakni mana satu kejadian yang rahsia. Inilah yang dapat, yang ini penting tuan-tuan sekalian. Ini dipanggil hati ni. Kenapa Allah Ta'ala jadikan hati? Hati yang berupa rohani ni. Hati yang berupa kejadian yang latifah dan juga rabbaniyah. Iaitu dan kelembutan ini rahsia. Maknanya kejadian Allah yang bersifat latifah, hati yang bersifat latifah inilah yang dapat mengetahui Allah, bahkan dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh daya ilusi dan angan-angan. Maknanya sebab ilusi dan angan-angan ini dalam bahasa Arabnya dia sebut sebagai apa?
al-khayal dia panggil. Laisa yudriku al-khayal wal wahmi. Al-khayal. Akal ni tuan-tuan sekalian. Macam mana kita nak belajar, nak tahu cara akal berfikir? Satu dipanggil ta'akul. Istilah ni lah. Satu ta'akul dan satu lagi takhayul dia panggil. Kalau akal yang dia berfikir dalam bentuk gambaran yang pernah dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, itu dia panggil takhayul dia panggil. Dalam bentuk khayal lah, menghayalkan begini, lalu dia lukis dan sebagainya. Tapi kalau ta'akul ini maknanya akal ini dia tidak berfikir dengan menggunakan sumber panca indera. Bagi contohnya Allah Ta'ala. Akal dia wujud, dia menghadirkan dalam diri bahwasanya Allah Ta'ala ni ada. Tapi dalam bukan bentuk takhayul, sebab bukan bentuk khayalan. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran bahwasanya laisa kamitslihi syai', dia tidak sama dengan sesuatu. Dia tidak sama dengan sesuatu. Maka sebab itu akal tidak boleh menggambarkan Allah dalam bentuk takhayul, bentuk khayalan. Maknanya dalam bentuk mengkhayalkan apa yang pernah dilihat oleh mata, apa yang dengar oleh telinga. Sebaliknya akal membuat kesimpulan bahwasanya Allah Ta'ala ini ada, wujud, kerana mustahil sesuatu itu ada, alamnya ada, tapi tidak ada yang menciptakan dia. Tapi akal tidak boleh menghayalkan. Kerana zat Allah SWT ni, dia tidak dapat dijangkaui oleh indera-indera manusia. Jadi sebab itu, sebagai contoh, tersimpan dalam akal, yang disebut dengan logik, rasional dan sebagainya, tapi tidak ada kaitan langsung dengan khayalan. Maksudnya tidak ada kaitan dengan khayalan, maknanya tidak ada kaitan dengan apa yang pernah dilihat oleh manusia, yang pernah didengar oleh telinga. Tidak ada kaitan langsung. Iaitu di antaranya sebagai contohnya, dalam diri kita ini sudah tersimpan, dia panggil, beberapa logik yang kalau manusia ini tidak dikurniakan mata dan telinga sekalipun, benda tu boleh diputuskan. Sebagai contohnya, 1+1 2. Ataupun dia panggil setiap benda itu sama ada dia hidup ataupun mati. Dia panggil. Hidup ataupun mati. Bergerak ataupun diam. Bergerak ataupun diam. Jadi setiap orang yang berakal, dia sudah ada dalam dia panggil dalam diri dia logik-logik yang sebegini, dan tak perlu dipelajari sebab dia sudah dipanggil dalam bahasa bahasa ilmunya disebut dengan benda yang badihi, dia panggil, benda yang sudah sedia difahami oleh sekalian manusia. Jadi sebab itu di sini dia kata, dan rahsia inilah, kejadian Allah yang bersifat rahsia inilah yang membawa manusia untuk mengenal Allah. Bahkan dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh daya ilusi dan angan-angan. Memang tidak dapat dicapai oleh pencerapan indera. Dan ini merupakan hakikat yang sebenarnya dari manusia. Jadi dua lah disebut. Tadi yang pertama sekali, kejadian Allah yang bersifat latifah inilah yang memberi kemampuan pada manusia untuk mengenal Allah, itu satu. Yang keduanya, dia dapat mencapai sesuatu yang melebihi daripada yang dapat digambarkan ataupun dikhayalkan oleh manusia hasil daripada pengalaman indera. Kerana akal ini dia dapat mengetahui lebih jauh daripada itu lagi. Dan yang ketiganya, merupakan hakikat yang sebenar dari manusia. Dia hakikat diri manusia ini bukan tubuh luaran, tapi hati yang
yang latifah rabbaniyah ruhaniyah tadi. Dan dialah yang dikenai khitab perintah Allah. Jadi Imam Al-Ghazali dia menjelaskan kepada kita bahawa bila Allah Ta'ala mengutuskan Rasul membacakan kepada kita ayat Quran, dalam ayat Quran itu merupakan khitab ni, perintah. Perintah buat, perintah larang. Dia panggil. Perintah buat, perintah larang. Al-amru ataupun an-nahi. Jadi daripada apa yang ada pada tubuh manusia ini, arahan Allah Ta'ala itu tuju pada mana? Kata Imam Al-Ghazali, tuju kepada hati. Tuju pada hati. Maka timbul persoalan. Kalau kita baca dalam syarat-syarat mukallaf, ulama kita membahaskan syarat mukallaf. Yang pertama apa syarat mukallaf? Dipanggil berakal. Berakal dipanggil. Kemudian salamatul hawas. Balik dulu. Kerana bila seorang itu dia walaupun berakal tapi belum mencapai usia balik, maka dia belum sempurna akal. Balik kemudian berakal. Itu berakal dulu pun tak apa, boleh balik. Kemudian salamatul hawas. Dia mempunyai panca indera yang elok, yang boleh mencerap maklumat. Yang dimaksudkan itu adalah mata ataupun telinga. Kalau ada dua-dua sekali, memang dipanggil apa? Sempurnalah. Tapi ada salah satu pun dia boleh jadi mukallaf. Dan yang keempatnya ialah bulughud dakwah. Maka timbul persoalan. Bila Imam Ghazali kata, dan dialah ini hatilah yang dikenai khitab. Yang disasarkan oleh wahyu Allah. Maka timbul dalam syarat-syarat mukallaf tadi ni, ulama tak sebut hati. Ulama sebut akal. Kenapa di sini Imam Ghazali sebut hati? Jadi tuan-tuan sekalian, bagi ulama-ulama Islam, akal itu tempatnya di hati. Kena faham tu. Akal tempatnya adalah di hati. Berbeza dengan kefahaman kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam syarah Ummul Barahin oleh Imam Sanusi sendiri, kitab Ummul Barahin Imam Sanusi rahimahullah amin, dia yang tulis matan itu dan dia ada syarah dia sendiri. Syarah dia panggil pada Ummul Barahin. Bila sebut tentang akal, dia kata akal itu ialah sirrun rohani. Akal, kata dia, adalah rahsia ruh. Itu akal. Tudriku bin nafs. Di mana dengan rahsia rohani itu, dengan akal itulah, jiwa manusia dapat memahami al-ulum, ilmu, al-daruriyati, wal-nazari, al-daruriyata wal-nazariyah. Sama ada ilmu daruri atau ilmu nazari. Itu satu. Akal. Imam Sanusi sebut begitu. Kemudian yang nak kait dengan kita ni, Imam Ghazali sebut tadi ni, hatilah dikenai khitab. Mana menjadi tempat, mana sasaran khitab, arahan Allah Ta'ala. Dari Quran atau hadis. Imam Sanusi kata apa? Akal, dia kata, adalah rahsia rohanian dia punya. Rahsia rohani yang mana dengan akal itu manusia dapat memahami ilmu. Jiwa manusia dapat memahami ilmu. Kemudian kata dia, wa mahalhu al-qalb. Dan tempat akal itu, kata Imam Sanusi, al-qalbu, hati. Wa nurhu fi dimag. Wa nurhu fi dimag. Dan nur tempat akal di hati, kata Imam Sanusi, cahaya dia fi dimag, dalam otak. Ni mana dia nak kaitkan lah. Hati, akal, dimag. Dimag ni otak lah, dimag. Yang kita duk tunjuk di kepala ni.
Tapi selalu orang kita, bila nak kata orang tak ada akal, dia tu tak ada akal. Dia tunjuk di sini. Dia tak tunjuk di sini. Tapi ulama-ulama tidak nafikan otak. Kata mereka, akal, kata Imam Sanusi, akal tempat dia di hati. Tapi cahaya dia di otak. Apa makna cahaya di otak? Dipanggil. Maknanya daripada hati itulah yang menyuluh kepada otak kita. Jadi kalau hati kita bersih, maka otak kita pun sampai cahaya daripada hati. Maka otak kita akan berfikir yang baik-baiklah. Ya, akan suka merenung yang baik. Ini kalaulah hati rosak, sebab tu otak kita ni dia suka tengok televisyen, dia suka hanya berhibur, dia guna benda-benda yang basic-basic dan berhibur sajalah. Tapi kalau orang yang hati bersih, okay, hati yang bersih itu akan memberi cahaya kepada otak. Dia sukalah baca Quran, dia suka tadabbur, dia suka merenung kejadian Allah Ta'ala. Itu. Cukup sekali tu. Maknanya apa ni? Jadi Imam As-Sanusi dia tolong huraikan lebih lanjut pada kita lah. Dan pengertian ini diisyaratkan oleh Allah. Pengertian ini dipanggil. Pengertian ini merujuk pada mana? Merujuk kepada hatilah yang menjadi sasaran khitab perintah Allah Ta'ala itu. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada demikian itu, yakni ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang dibawa sebelum ini yang membuatkan kisah-kisah Qaf dalam surah Qaf itu, ayat-ayat dalam surah Qaf ini pasti terdapat peringatan. Ini peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Allah Ta'ala kata peringatan bagi orang yang punya akal, tidak. Makna ayat-ayat kami ni kata Allah pada demikian itu, yang pada ayat-ayat yang kami bawa dalam surah Qaf ini benar-benar terdapat peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Hati yang dipanggil hati yang hidup. Au alqa sam'a, ada sambungan ayat tu. Ataupun orang yang sudi melontarkan, mendedahkan, menadahkan pendengaran dia, wa huwa syahidun, dalam keadaan hadir hatinya. Jadi manusia ni ada dua. Ada dua kategori. Satu kategori orang yang memang hati dia dah sensitif. Hati yang bersih, hati yang maknanya yang panggil apa, yang sudah terbuka. Orang macam ni, bila baca ayat Al-Quran, terus akan menyerap masuk dalam hati dia tanpa perlu dia maknanya dia jadi dengan sendiri, dia panggil. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, bila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Tapi ada orang yang mungkin dia belum beriman lagi, dipanggil, mungkin ataupun dia dah beriman tapi hati masih lagi diselaputi oleh arran, oleh lapisan-lapisan dipanggil dosa, maksiat dan sebagainya. Maka orang sebegini kita kena panggil dia, minta dia duduk dulu, sembang dia elok, kemudian hadir ataupun kita sendirilah hadir kuliah dengan tadabbur, maknanya tadah telinga, perhatikan makna, barulah dia panggil ayat-ayat itu akan memberi bekas kepada hati manusia. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian. Ala kulli hal maknanya hatilah. Hati itu yang menjadi sasaran, dia panggil peringatan daripada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, seandainya yang dimaksud dengan kalbu adalah jantung yang berbentuk buah sanubari tadi, yakni jantung fizikal tadi, tentulah kesedaran ini terdapat pada semua orang, setiap orang manusia, bahkan terdapat binatang. Kalaulah dipanggil hati yang dimaksud ayat ini adalah dipanggil jantung fizikal tadi, maka kita boleh baca lah ayat Quran kepada kepada binatang.
Sebab dia binatang pun ada juga hati. Ada juga jantung gitu. Dan begitu juga semua manusia bila baca Quran saja terus dia akan menerima. Sebab masing-masing ada otak. Tapi oleh kerana yang menjadi sasaran itu bukan otak semata-mata. Tapi hati. Hanya orang yang sudi menada hati saja, maka ayat-ayat Allah itu akan dipanggil memberi manfaat pada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi orang yang belum lagi sudi membuka hatinya, dia hanya otak saja, inilah dipanggil apa? Tugas kita orang Islam. Ya. Melalui otak yang ada pada dia itu, kita cuba untuk memberi hujah-hujah kepada dia sehingga dia dengan logik, mana peringkat awal logik akal dia panggil. Dengan logik akal. Hujah-hujah akli. Sebab dia tak percaya kepada ayat Quran dan sebagainya. Macam mana dia nak sampai ayat Quran itu pada hati dia. Tapi kita kena masuk melalui akal. Kerana itu yang ada pada dia. Melalui otak lah dia panggil dimag. Otak pada dia supaya dia sudi untuk membuka dia panggil hati, pintu hati dia. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, ada setengah orang dia mengkritik cara pengajian Asy'ariyah. Dia kata kenapa kita nak guna hujah akal lagi, nak kena mengaji wujubul aqli, kemudian istihalatul aqli, nak kena mengaji pula lagi jawazul aqli dan sebagainya. Kan kita teruskan saja ayat Quran. Ya. Kerana mungkin kita merasakan bahawasanya dakwah Islam ni hanya untuk kita saja. Dan kita kebetulan sudah bersedia untuk buka hati kita pada ayat Quran. Jadi bacalah siapa-siapa baca ayat Quran, insya-Allah kita akan terima dan kita sudi mentadabbur. Tapi sekarang ni bagaimana orang yang belum beriman? Yang dia dalam hati dia belum ada keyakinan pada ayat Quran. Kalau kita baca ayat Quran kat dia, dia kata, kamu baca apa tu? Kita jawab, saya baca ayat Quran. Oh, dia kata, minta maaf, saya tak percaya. Saya tak percaya itu kalam Tuhan. Jadi kita nak kena yakinkan dia panggil. Yakinkan dia dengan benda yang musallamat, yang semua kita sepakat. Iaitu dia panggil hujah-hujah akli dia panggil. Hujah-hujah logik. Kalau kita nak kena cetuskan dalam pemikiran dia terlebih dahulu, kita bertanya dia, kamu rasa alam yang ada depan kita ini, apakah dia wujud dengan sendiri? Begitu kita kita cuba cetuskan pemikiran itu supaya dia panggil, dia membuka hati dia. Dan apabila engkau telah mengenal ini, maka perlu diketahui bahawa hubungan antara kelembutan ini, hubungan di antara dipanggil ciptaan Allah yang bersifat halus ini, dengan jantung sanubari itu merupakan hubungan yang misteri. Hubungan yang misteri. Dan tidak dapat digambarkan. Melainkan hanya bergantung. Jadi ada terjemahan yang dia jatuh. Dia tak ni. Tuan-tuan kena tambah sikit. Dalam kitab Arabnya, dia kata, la yudriku bil bayan. Tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Maknanya mana-mana kata-kata, ucapan, tulisan tak boleh nak jelaskan macam mana kait hubungan jantung fizikal dengan ciptaan Allah yang halus ni, yang rahsia ini. Ada hubungan, tapi nak gambarkan kita misteri dan tak dapat digambarkan bil bayan dengan penjelasan tu kata-kata, melainkan hanya bergantung. Mana untuk faham ni, bergantung penuh kepada kesaksian dan kenyataan. Yang ini pun terjemahan dia tu tuan-tuan kena ni sikit lah. Sebab Imam Ghazali sebut kata dia bergantung. Kalau nak faham pun hanya boleh faham, dia kata ya tawaqqafu, bergantung pada musyahadah. Wal ayan dia panggil. Bila masuk alam musyahadah ini bukan alam kita lah. Yang maknanya hanya boleh faham kalau kita dapat saksi sendiri. Al-musyahadah dia panggil.
Ya, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Makam ihsan ni. Kamu menyembah Allah seolah macam kamu melihat Allah. Itu dia punya makam musyahadah. Makam musyahadah. Nak cerita tak boleh. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita maknanya ilmu, dalam kitab asal Imam Ghazali sebut, di sini dalam kitab ringkasan dia tak sebut yang tu. Dia sebut dalam kitab asal, dia kata hubungan di antara hati yang berupa kejadian yang rahsia atau halus dengan hati fizikal ni, dia kata misteri yang dipanggil hanya dapat difahami oleh orang yang dikurniakan Allah dengan ilmu mukasyafah. Dan kitab dia ini, dia kata tidak bertujuan untuk mengungkapkan ilmu mukasyafah, sebab tu dia tak cerita, dia kata. Dia tak akan cerita lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua, dia kata hubungan di antara itu, hubungan di antara hati fizikal dengan hati rohani ni, dia ni termasuk sebahagian daripada rahsia ruh. Rahsia tentang ruh ini, Nabi-Nabi pun tak cerita. Nabi-Nabi pun cerita, bahkan Allah Ta'ala turunkan wahyu, Qul ruh min amri, katakanlah wahai Muhammad, ruh ini adalah daripada urusan Tuhan. Kadang itu saja. Jadi, kata dia, ulama ini adalah pewaris para Nabi. Maka ulama yang sejati, dia tak akan cerita lebih daripada yang Nabi cerita. Jadi maknanya dia pun tak akan hurai panjang lah dalam masalah tentang rahsia ini. Dan dia dalam kitab yang asal, dalam kitab terjemahan ni, dia dalam kitab ringkasan dia tak sebut. Dalam kitab yang asal, Imam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut, dia kata, yang penting, yang perlu dipentingkan, dia kata, ialah memahami tentang sifat-sifat hati. Bukan menyelami hakikat hati, dia kata. Dan itulah ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Ilmu muamalah dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, dia kata dia hanya tulis ilmu muamalah. Ilmu macam mana manusia nak berhubung dengan Allah Ta'ala, nak beramal. Yaftaqiru ila ma'rifati sifatiha. Ilmu ini hanya memerlukan kepada mengetahui sifat-sifat hati dan keadaan-keadaannya. Wala yaftaqiru ila dzikri haqiqatiha. Dan tidak memerlukan kepada untuk menceritakan hakikat hati. Boleh faham sebenarnya. Jadi sekarang kita pun tak payah sibuk-sibuk lah. Mana tak perlu kita nak cakap tu saja. Setakat kita cerita begini untuk kita mengetahui sebuah sedikit tentang hati, dipanggil. Kemudian kita kena sibukkan untuk mempelajari bagaimana nak membersihkan hati. Bagaimana kita nak membuang daripada hati sifat-sifat yang mazmumah, nak buang dipanggil kufur daripada hati, nak buang riak daripada hati, nak buang ujub, takbur, putus asa daripada hati dan sebagainya. Dan nak ganti dengan iman, nak ganti dengan ikhlas, nak ganti dengan tawaduk dan sebagainya. Itu yang perlu lebih dipentingkan. Okey. Okay. Dan yang dapat digambarkan adalah perumpamaannya sama dengan raja dan jantung bagaikan rumah dan kerajaannya. Kata-kata itulah kalau kita nak gambarkan juga. Maknanya hati. Hati itu ibarat raja. Hati rohani itu raja. Dan jantung itu rumah saja. Dan juga kerajaan yang menjadi dipanggil tempat pentadbiran raja. Tapi raja, hakikat raja yang sebenarnya itu macam mana rupanya gambaran itu dia termasuk dalam rahsia sangat dah. Dikatakan demikian kerana seandainya hubungan di antara keduanya adalah hubungan yang bersifat fizik yang boleh dihuraikan dan sebagainya, macam mana kita kata kita nak hurai pula firman Allah? Yang tentu tidak tepat bila dikatakan dalam firman Allah sehubungan dengan dia, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah membatasi ini antara manusia dan hatinya. Allah dapat menghalang. Ini panggil Allah dapat meletakkan batas di antara manusia dengan hatinya. Maknanya hati manusia ini
Walaupun duduk dalam diri manusia, tetapi yang menentukan sama ada dia akan mendapat taufik ataupun tidak. Sama ada akan sampai taufik berarti itu ataupun tidak, bukan kita. Allah Ta'ala. Allah boleh menghalang, dia panggil. Allah boleh menghalang taufik sampai kepada hati manusia. Dan orang lain tak boleh menghalang. Anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi. Dan sungguhnya Allah yang mampu membatasi, yang menghalang di antara manusia. Yahul ni ha'il, yang meletakkan penghadang di antara manusia dan hatinya. Jadi kalau yang dimaksudkan hati fizikal, bila-bila masa kita boleh buat masuk sebab hati fizikal, bila-bila masa kita boleh buat masuk, apa yang kita nak masuk. Tapi bila Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya dia kuasa hati ni duduk pada dia, pada Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahawasanya dia bukan hati fizikal. Dia merujuk kepada hati yang bersifat dipanggil kejadian Allah yang sangat halus, yang sangat rahsia, yang wujud tapi tak dapat nak diungkapkan dan sebagainya. Dan tak dapat nak tak dapat dipanggil nak dijelaskan dengan lebih lanjut. Dan ada di kalangan penulis, dah pernah baca tapi tak ingat di mana. Kalau ada nanti kita boleh ni. Ada sebahagian ulama dulu, dia menyatakan bahawa hati rohani ni, dia panggil, dia berada di luar daripada tubuh. Dia luar daripada tubuh. Dia connect saja dengan hati fizikal. Mana dia berada di alam lain, dia panggil. Dan alam malakut di sana. Cuma dia ada hubungan saja. Wallahualam. Maknanya itulah dipanggil, sebagaimana kita sebut tadi ni, lagi kita sembang panjang, lagi orang panggil apa? Lagi kita jadi keliru. Sebab bila dah benda itu rahsia, dan ulama-ulama ni dia panggil, dia cuba untuk menjelaskan dengan bahasa yang dia faham gini. Kadang-kadang bahasa itu bila sampai dekat kita, dia lebih mengelirukan. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah, dia sendiri pun dia kata dia tak akan jelaskan cerita lebih lanjut pada kita. Kerana dia menampakkan rahsia Allah Ta'ala. Tapi kita baca jugalah apa yang ditulis oleh ulama. Dan mudah-mudahan di kalangan kita ni yang mempunyai kefahaman yang lebih itu, maknanya boleh faham lebih lah. Tapi yang pentingnya di sini adalah kita nak simpulkan, saudara sekalian, kerana majlis kita malam ni pun takat tu saja. Kita dalam bentuk diskusi yang kita pun tak tahu lagi bila nak sambung. Jadi kita nak cerita pasal hati pada malam ini. Kita simpulkan yang menjadi fokus kita ni bukan hati dalam bentuk fizikal, satu, dan hati dalam bentuk dipanggil kejadian Allah yang halus, yang mana Allah Ta'ala jadikan, kalau dia nak ataupun kalau Allah Ta'ala izinkan, dia akan boleh membawa kita untuk mengenali Allah dan juga berada hampir dengan Allah SWT dan juga merasai kehadiran Allah Ta'ala. Itu mana Rabbaniyah. Itu satu. Yang kedua, hati yang bersifat kejadian Rabbani ni, dia boleh mencapai ilmu melebihi daripada yang dapat dicapai oleh indera manusia. Kerana indera manusia ni dia hanya dapat mencapai peringkat takhayyul, mana pengkhayalan, dia panggil imajinasi dan sebagainya. Tapi hati manusia ini dia boleh, maknanya boleh mencapai, dia panggil ma'rifah, dia panggil. Sebahagian ulama dia menggunakan kalimah boleh mencapai ma'rifah, dia panggil. Itu yang kedua. Jadi kita kena manfaatkan sungguh-sungguhlah kekuatan yang ada pada hati kita ni. Kita tambahkan ilmu, tambahkan makrifah, tambah lagi rajin menuntut ilmu, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mempelajari tentang nama-nama Allah Ta'ala, dan juga berzikir, beribadat dan sebagainya. Dan Imam Sanusi rahimahullah, yang dia pesan, dia kata
kamu rajin-rajinlah berzikir dengan la ilaha illallah. Ya, dengan la ilaha illallah, nanti kamu akan dapat dia panggil apa? Allah Ta'ala akan kurniakan dia panggil ilmu melebihi daripada yang dapat diajar oleh sekalian manusia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia panggil hati inilah hakikat yang sebenar bagi manusia. Dan ini berkait dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak akan beri guna lagi atau benda anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Jadi itu adalah hakikat manusia. Dan hati yang bersih inilah yang disebut oleh Allah dengan an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ni bukan makna tenang. Selalu orang sebut tenang, mutmainnah. Dia orang tanya tenang macam mana? Adakah tak takut dan sebagainya? Wallahu a'lam. Mutmainnah ni adalah, maksudnya adalah tetap teguh, tidak terumbang-ambing lagi. Dan tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesangsian. Mana dia yakin penuh dengan Allah Ta'ala. Hidup dan mati dengan Allah. Kalau Dr. Abdullah Azam, dia panggil dalam satu akidah dalam buku dia, buku akidah Dr. Abdullah Azam, seorang ulama Palestin tapi meninggal di Afghanistan, syahid di sana. Dia kata kita perlu, dia panggil, mengenal Allah sehingga Allah Ta'ala itu mendarah daging dengan kita. Kalau sehingga kan dia panggil, maknanya kalau orang dapat mendengar titisan darah kita yang gugur, maka titisan darah itu akan maknanya berzikir dengan dia panggil la ilaha illallah. Itu begitulah makna hati yang tubuh yang musbati, dia panggil. Itulah hakikat sebenar manusia. Hati itulah hakikat sebenar manusia. Itu yang kebawah, yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya perlu kita baca dengan hati, dia panggil. Bukan dengan akal. Benda tadabbur lah, kita tadabbur dengan hati. Ini merujuk pada inna fi dzalika lazikra liman kana al-qalb. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang punya hati, hati yang hidup, hati yang sentiasa terbuka untuk dimasuki oleh cahaya ataupun nur Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tuan-tuan sekalian. Ala kulli hal, oleh kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 24 tadi ni, Allah lah yang berkuasa membataskan di antara manusia dan hatinya. Maknanya dia panggil, ini merujuk juga pada sabda Nabi SAW bila Nabi kerap berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang menguasai, yang berkuasa mengubah, membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Maka Nabi bila ditanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah kamu berdoa begitu? Nabi menjawab, karena hati sekalian anak Adam ini berada dalam kuasa Tuhan yang Maha Rahmat. Nabi gunakan bahasa berada di antara jari-jari Tuhan yang Maha Rahmat. Itu dia menunjukkan kepada makna dia panggil apa? Makna majas kepada kuasa dia panggil. Walaupun hati duduk dalam diri kita, tapi kuasa itu Allah Ta'ala yang pegang. Kesimpulannya adalah kita perlu banyak berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa memberi taufik kepada hati kita. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian untuk kita malam ini. Walaupun kita janji setengah jam, jadi dah makan masa tuan-tuan sekalian dah lebih setengah jam. Mana? Sejam lah. Pukul 10 kita mula, sekarang dah pukul 11. InsyaAllah nanti mungkin hari ini agak detail penjelasan kita, tapi mungkin ke depan nanti mungkin kita buat dalam bentuk diskusi lah, dalam bentuk dipanggil konten bagi tajuk. Mungkin satu majlis, wallahualam, kalau kita mampu lah.
Kalau anda mampu untuk buat khulasah, mungkin satu majlis, satu tajuk, satu majlis. Ya, kita akan selesaikan dalam masa sejam. Satu tajuk, mana dalam dia ada 20 tajuk semua. Mana dalam 20 majlis lah. Kita akan cuba buat khulasah insyaAllah. Nah, kerana tuan-tuan sekalian ada tajuk-tajuk bab-bab ilmu ini, kita sangat mendesak untuk kita beramal. Terutama sekali dalam bab hati ni, kita kena tahu segera 10 dan 10 dipanggil perkara yang tak boleh ada dalam hati kita. Di bahagian pertama. Dan juga 10 perkara yang mesti ada dalam hati kita. Kalau boleh kita selesaikan paling cepat, itu paling baik. Apabila dia bersarang dalam hati kita tu, itu boleh menyebabkan hati kita, dia maknanya dia ditimpa dengan was-was dan tidak yakin kepada Allah. Dia panggil kerajinan tu sat ada, sat tak ada. Itu puncanya semua daripada hati. Jadi wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi lah nanti. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz.